Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam Ustaz Saiful dan seluruh jawatan kuasa panitia program pengajian zuhur kita, pimpinan-pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun di bulan Rabiul Akhir, bulan yang syarat dengan peristiwa besar di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman selepas daripada itu. Termasuk tuan-tuan, kalau kita baca Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa surah Al-Hasyr, yakni pengusiran, iaitu berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir kelompok Yahudi Bani An-Nadir keluar daripada Madinah pada tahun 4 Hijrah, di mana muslimin dan muslimat sekalian, Yahudi Bani An-Nadir seperti Yahudi Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Taimah, tuan-tuan, mereka mempunyai permusuhan yang mendalam terhadap Nabi. Padahal tuan-tuan, mereka ada kitab Taurat yang menceritakan tentang Rasul akhir zaman namanya Ahmad dengan tanda-tanda an-nubuwah, tanda-tanda kerasulan. Tapi tuan-tuan sekalian, mereka bangsa yang degil. Mereka menjangkakan Rasul akhir zaman kalangan Bani Israel. Tuan-tuan sekalian, tengok Nabi, keturunan Nabi Allah Ismail AS, Nabi Allah Ibrahim AS. Maka mereka menentang, tuan-tuan sekalian. Mereka lancarkan banyak konspirasi, tuan-tuan, dengan sejarah kejahatan mereka juga. Yahudi ini membunuh Nabi Allah Zakaria AS, digergaji kepala dengan sikat besi, dipancung, dipenggal leher Nabi Allah Yahya AS. Hampir berjaya mereka membunuh Nabi Isa AS, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa yang mereka tak buat kepada Nabi? Contoh, Nabi kena sihir, tuan-tuan sekalian. Yahudi yang sihir, tuan-tuan sekalian. Sebab itu Nabi mengajar kepada kita tentang doa ma'thur, yang kita baca maksurat pagi-pagi, petang-petang, tuan-tuan sekalian. Kita kena ambil perhatian, kan kita ni suka, tuan-tuan suka travel, pergi kerja, pergi mana-mana, tuan-tuan sekalian. Cuti-cuti pergi ke Thailand, pergi konvoi motor dan sebagainya. Kalau kita singgah makan, kita kena ingat, tuan-tuan sekalian, dan kita bermusafir. Baca sebelum kita makan. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wahwa sami'ul alim. Kita tiup makanan, kita baru makan minum lah, tuan-tuan sekalian. Elok kadang-kadang kedai ni dia bersaing antara satu sama lain, main santau, angin dan sebagainya. Doa ma'thur, tuan-tuan, ada potong doa juga yang dapat mengelakkan sihir, dan juga bala bencana apa, tuan-tuan sekalian. Allah yang boleh menggagalkan perancangan jahat mereka, tuan-tuan sekalian. Maka bacalah, tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Atau kita buat misi kawasan wabak, contoh berlaku kolera, tahu semua sekali, tuan-tuan, contoh lepas tsunami dengan air yang kotor dan sebagainya, mudah kena ceret-beret, mudah kena penyakit. Baca, tuan-tuan sekalian. Ini Nabi ajar doa, tuan-tuan sekalian. Nabi pernah kena racun, bahkan mereka merancang cara fizikal untuk membunuh Nabi yang kita cintai sepenuh hati. Contohnya Yahudi Bani An-Nadir, Rabiul Akhir tahun 4 Hijrah, ketua mereka nama Huyai bin Akhtab. Huyai cadangkan kepada pemuda Yahudi, usung satu batu yang besar, naik atas buma bangunan, tunggu Nabi Muhammad lalu tolak batu biar jatuh hempak, kena kepada Nabi kita yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan perancangan jahat Yahudi Bani An-Nadir. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Nabi halau Yahudi Bani An-Nadir keluar daripada Madinah. Mereka degil, tuan-tuan sekalian. Mengapa mereka degil? Memang sifat mereka degil Yahudi ni. Mereka langgar protokol Majlis Selamatan PBB kalau berlaku perang, tuan-tuan. Tembok kanak-kanak, tembok masjid, tembok sekolah, tembok paramedik, tembok hospital, tembok wartawan.
gunakan bom cluster, bom berangkai, gunakan white phosphorus bomb. Mereka tak peduli. Bukan badan dunia yang ambil cara pasal keamanan macam-macam keselamatan pun mereka tak peduli, tuan-tuan sekalian. Habis siapa yang mereka peduli, tuan-tuan? Jiran mereka Mesir banyak kali kena tipu, Jordan pun kena, tuan-tuan sekalian. Dah. Jadi muslimin dan muslimat kalau ikut sunnah Nabi ni, diajar dengan besi dan darah. Yahudi, tuan-tuan sekalian. Mana Hamas punya orientasi perjuangan itu paling tepat, tuan-tuan sekalian. Dia sampai beri pendidikan politik kepada orang Palestin, macam mana berhadapan dengan Yahudi. Dia tak akan berjaya dengan pintu rundingan, dengan bahasa degil, dengan Nabi mereka langgar, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, orang munafik berada di belakang mereka. Allah bin Ubay bin Salul beri api ataupun jadi batu api penghasut, tuan-tuan sekalian. Kamu orang Yahudi, kamu jangan keluar daripada Madinah. Kamu orang Yahudi, kamu datang ke Madinah lebih awal daripada puak-puak Muhammad. Ini munafik, tuan-tuan, secara yang panjang. Tuan-tuan, kita baca surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lepas suratul Anfal, tak payah baca bismillah. Tuan-tuan sekalian, kita baca bara'atun minallahi wa rasulih, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat sekalian, surah Al-Munafiqun kita sunnah baca hari Jumaat. Surah Al-Jumaah, surah Al-Munafiqun. Cuma sayang sebab kita di Lembah Kelang kita agak tergesa-gesa solat Jumaat, masa-masa ada kerja, tuan-tuan sekalian. Saya kalau ingat ya agak santai kalau sembahyang di Masjid Kelantan Terengganu. Kalau masjid tu tengok tu imam mampu tak mampu baca, tuan-tuan. Kalau masjid Pondok Pasir Tumbuh dia konsisten daripada berpuluh tahun dah Jumaat baca surah Al-Jumaah, surah Al-Munafiqun. Tuan-tuan sekalian, tak kisah panjang dia baca pun sebab orang tak kerja lepas Jumaat, tuan-tuan sekalian. Balik nak tidur ya. Dah. Kita tak boleh gelisah, tuan-tuan. Ya Allah, ada siap hantar notis lagi. Takut Tok Khatib tak sedar. Hantar notis suruh apa? Suruh segerakan tamatkan khutbah, tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, surah Al-Munafiqun lebih panjang daripada surah Al-Kafirun. Apa hidden curriculum, tuan-tuan sekalian? Kena faham bahayanya munafik dan kemunafikan. Maka kita orang beriman, tuan-tuan kena cuba muhasabah semok diri kita lah. Jangan ada ciri-ciri nafakah daripada kita, tuan-tuan sekalian. Nak tengok baca surah At-Taubah, tuan sekalian. Ada surah akidah macam mana, tuan-tuan sekalian. Macam mana sikap kita dengan musuh-musuh Islam macam mana, tuan-tuan sekalian. Dan kalau kita lihat Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia, tuan-tuan, menyebut munafik ni dia muncul tahun 2 Hijrah, yakni lepas perang Badar Al-Kubra yang Allah gelar sebagai Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batil. Di Madinah, tuan-tuan, muncul tahun 2 Hijrah. Di Mekah 13 tahun tidak muncul mereka. Ketika orang Islam diterjang dengan kesusahan, kepayahan. Nabi sendiri pun susah, kena boykot, kena muqata'ah 3 tahun, tuan-tuan. Nak berjual beli dengan kabil lain pun tak boleh. Ada sahabat-sahabat terbasa menggigit akar kayu makan, tuan-tuan. Diboykot oleh semua kabilah-kabilah Arab. Ada yang diseksa dengan cara yang sangat dahsyat. Khabbab al-Arab dibaringkan di atas bara api sampai lemak pada badan dia memadamkan bara api tersebut. Sumayyah ibu kepada Ammar bin Yasir syahid, tuan-tuan sekalian. Bilal bin Rabah kena seksa sama kawan dia Amir bin Fuhairah. Semua ni hamba kepada Umayyah bin Khalaf kena seksa, tuan-tuan sekalian. Tak tergambar keperitan, kesusahan di Mekah, maka tak ada orang munafik. Di Madinah ada penggalan kuasa. Nabi di koridor kuasa, tuan-tuan, muncul munafik. Dan mereka pada asalnya 300 orang lebih, tuan-tuan sekalian. Ketua Allah bin Ubay bin Salul. Apa perangai Allah bin Ubay, tuan-tuan? Hubur riyasah. Dia gila pada jawatan. Sebab sebelum Nabi hijrah, dia hampir-hampir diangkat sebagai orang nombor 1 Madinah, tuan-tuan. Orang hormat kepada Allah bin Ubay bin Salul, tuan-tuan sekalian. Nabi hijrah, Saifah Madinah letak Nabi sebagai ketua negara, sebagai pemimpin utama di Madinah, tuan sekalian. Madinah pun Nabi tukar nama, Madinah Al-Munawarah, bandar yang bercahaya. Nama asal Taibah ataupun Yathrib, tuan-tuan sekalian. Sampai sekarang lah kalau tuan tengok hotel, Taibah Hotel di Madinah tu, itu nama lama kepada Madinah, tuan-tuan sekalian. Macam kita lah, sekitar kita pun jalan-jalan tukar, tuan-tuan sekalian dah. Jalan Hantuah, Jalan Hanjebak, jalan nama-lama dia, tuan-tuan sekalian. Nama penjajah, tukar. Jalan Semarak, dulu Jalan Geni, tuan-tuan sekalian. Zaman kita sekolah menengah dulu Jalan Geni, tukar Jalan Semarak. Ya, hapuskan nama-nama berbau penjajah, tuan-tuan sekalian. Portwell, Polis Petang, tuan-tuan sekalian. Dah. Jadi Nabi tukar Madinah Al-Munawarah, tuan-tuan sekalian. Ambil dengan ruh dan semangat baru ni, bandai tegak di atas agama, tuan-tuan sekalian.
Masjid Nabi menjadi sebagai pengkalan kepada tempat berhimpun orang beriman, tuan-tuan sekalian. Siapa pembantu Allah bin Ubay bin Salul, tuan-tuan? Agamawan. Agamawan, nama dia Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir alim, kitab apa? Kitab Injil, maknanya Kristian, tuan-tuan sekalian. Dalam kitab Injil sama kitab Taurat sebut Rasul akhir zaman nama Ahmad. Ahmad atau Muhammad ialah orang sama Nabi kita. Tandaan nubuah ada, tuan-tuan. Tapi Abu Amir juga dengan penyakit hubur riasah, hubur jah, tuan-tuan sekalian. Orang gila pada kemegahan, gila pada kuasa, gila pada pangkat. Tuan-tuan kena percaya ada orang begini, tuan sekalian. Zaman kita pun. Kawan-kawan kita pun, tuan-tuan, dia kalau ketua, kita kena ikut dia. Time tak terpilih, dia lawan. Ni perangai, tuan sekalian. Memang tak usah pelik lah, tuan sekalian. Sifat ni ada. Kadang-kadang tak besar pun. Jadi JKK pun, jangan. Jangan, tuan-tuan sekalian. Ada ke kampung, dia tak naik JKK. Surau pun dia tak pergi, tuan sekalian. Dia punya marah, orang tak latih dia JKK. Kita kata, apa barang JKK? Tapi bagi seorang, besar. Itu satu pride. Satu apa kita sebut, tuan? Kehormatan diri, tuan-tuan sekalian anda. Jangan. Sama dengan Abu Amir, sebab orang dia rujuk kepada dia perkara agama. Tiba-tiba Nabi hadir di Madinah, dia rasa terpinggir. Orang tak lagi rujuk pada dia, maka dia mula buat musuh. Dan dia join kumpulan Allah bin Ubay bin Salul, tuan-tuan sekalian. Dia tidak jujur pada ilmu dia. Ada tak orang ahli kitab yang jujur? Ada, tuan-tuan. Contoh siapa sahabat Nabi? Kalangan Yahudi yang memeluk agama Islam, yang bersyahadah, nama dia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam jujur. Dalam kitab Taurat sebut ciri kerasulan macam mana. Dia tengok tanda tu ada pada Nabi, tuan-tuan. Bahkan jauh lebih awal lagi, masa Nabi umur 9 tahun, yang Nabi ke Busra. Busra di mana, tuan-tuan? Ke Syam. Sekarang kat Syria. Saya pernah sampai pasal lama ni, tapi tak ada perniagaan lah dia. Pasal dia tunggu tembok-tembok, tanda sekalian. Ada batu besar lekuk tempat yang dipijak oleh unta Nabi. Tuan-tuan sekalian, Busra tempat ni. Jadi yang nampak Nabi ni nama dia Buhairah, tuan-tuan sekalian. Dia lah yang pegang. Abu Talib tanya, siapa ni? Abu Talib sebut anak dia, bukan anak kamu. Sudah. Aku cerita ni anak saudara. Akhirnya dia buat balik. Orang Yahudi jumpa, dia akan bunuh anak saudara kamu. Abu Talib pun segera buat balik Nabi kita, tuan-tuan sekalian. Sebab Abu Talib sayang sangat kepada Nabi ni, lebih sayang pada anak sendiri, tuan-tuan sekalian. Apa contoh? Kalau balik makanan, anda ramai Ummu Hani, Aqil bin Abu Talib, Ja'far bin Abu Talib, tuan-tuan sekalian, dia akan beri Nabi kita makan dulu. Punya sayang pada anak saudara, tuan-tuan sekalian. Jadi Muslim baliklah. Maknanya daripada awal lagi orang Yahudi, kalau dia jujur, dia kena Nabi kita memang Rasul akhir zaman. Tapi Abu Amir memilih untuk bertembung dengan Nabi dan buat pengkhianatan. Apa dia buat pada tahun 3 Hijrah, tuan-tuan? Dia buat satu lubang perangkap masa belaka Ghazwah di medan Uhud. Dengan besi-besi. Lubang dia angkat sama, tuan-tuan. Nabi jatuh nak tembus pipi, tuan-tuan, tembus pipi Nabi yang mulia. Ingat ni berlaku peristiwa perang Uhud. Lubang perangkap dibuat oleh Abu Amir Ar-Rahib. Tapi sebaliknya, tuan-tuan kena ingat. Waktu kata iman tak boleh diwarisi, kemunafikan, kekafiran juga tak boleh diwarisi. Anak dia mati syahid di medan perang Uhud. Siapa buat nasyid lah, kumpulan nasyid Malaysia ni, tuan-tuan. Apa dia, tuan-tuan? Hanzalah bin Abu Amir, tuan-tuan sekalian. Ni anak Abu Amir, tapi dia pemuda beriman, mati syahid lagi. Baru kahwin, baru menikah tengah bulan madu, tuan-tuan. Dengan gadis Arab yang cantik, tuan-tuan sekalian. Orang Arab sebut cantik tak? Memang. Kalau hak Syria tu duduk dalam kemah, tak lebih Allahu Akbar. Nampak comok-comok pun, comel juga, tuan-tuan. Sungguh, kita tengok jauh-jauh lah. Tak tengok langsung, bohong, tuan-tuan. Kita bukan Robocop. Putih, merah. Kita kalau putih, kita tengok, ini pakai kup putih, bola putih, tuan-tuan. Kan? Memang. Tapi sanggup pergi berjihad dan mati syahid. Tengok anak orang munafik Allah bin Ubay pun sama. Anak nama Abdullah juga pemuda beriman, tuan-tuan. Anak bapa kafir, tapi pemuda Islam yang hebat akhir. Paling siapa dia? Ikrimah bin Abu Jahal. Anak Nabi, lawan Nabi ada. Anak Nabi lawan Nabi, tuan-tuan. Orang Terengganu kata lawan cong ekor, lawan sungguh. Siapa dia, tuan ingat? Anak Nabi Kanaan, anak Nabi Nuh AS. Makna kita beginilah, kita ada zuriat, jaga, tuan-tuan. Ini tak boleh nak bangga, nak sombong tu. Anak kita baik sebab kita baik. Tak. Ni pengalaman hidup, tengok anak-anak ustaz, anak mufti, anak-anak guru, tuan-tuan sekalian. Anak-anak cikgu, isak dadah ramai mana, tuan-tuan? Isak dadah, saya mati HIV ramai mana, tuan-tuan? Pengalaman hidup ni tengok-tengok, ya Allah, makna betul. Tak boleh terlepas pandang. Tak boleh. Anak ustaz ke, anak mufti ke, tuan-tuan sekalian. Ni, zaman ni, jenis Android ni, tuan-tuan sekalian ni. Kejahatan
kebaikan yang bercampur gaul ni tuan, dia nak pilih jalan macam mana. Kita kena pandulah tuan-tuan sekalian. Pilih apa yang baik, apa yang tak baik tuan sekalian. Kena memandu anak-anak kita tuan-tuan sekalian. Dak hok cerdik sangat mari neo Mu'tazilah. Satu hal Islam liberal ni kegilaan pada berfikir dengan guna rasional akal. Mari balik neo Mu'tazilah tuan-tuan sekalian. Sampai pertika Al-Quran campur dengan ayat manusia, ada ayat Quran bersifat gender bias. Oh tuan-tuan sekalian, anak-anak kita universiti tuan sekalian, hak tu sangat radikal sangat, neo khawarij. Habis orang kafir tuan-tuan, masuk demokrasi kafir, tak baik bakal Baghdadi kafir. Tu neo khawarij pula. Jadi macam mana kita nak kena pandu anak-anak tuan-tuan sekalian, apa yang boleh, apa yang tak boleh tuan-tuan sekalian. Dah anak-anak dah berbeza dengan zaman kita membesar. Sekarang tuan-tuan nak keras sangat tak boleh. Dah jadi pukul-pukul lempang-lempang tak boleh tuan-tuan sekalian. Zaman dah berubah dah. Tuan-tuan kena buat kawan dengan anak-anak tuan-tuan sekalian. Jadi nak beritahu tadi anak Nabi pun ada yang silap jalan. Kanaan anak Nabi Nuh AS. Balik cerita munafik tadi tuan-tuan sekalian, mereka buat onar. Contoh mereka sabotaj peristiwa perang Uhud pada 7 Syawal tahun 3 Hijrah. Pagi tu Syawal tu pagi yang penting, yang sangat getir, di mana 3,000 kafir Mekah hadir, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Paling belah kanan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid tahun 3 Hijrah, kafir lagi. Dia Islam tahun 7 Hijrah. Paling belah kiri Ikrimah, tentera infanteri jalan kaki Safwan bin Umayyah. Masa tengah itulah munafik keluar daripada bersama tentera Islam 300 orang balik semula ke Madinah. Ni perangai mereka tahun 9 tahun 3 Hijrah. Tahun 5 Hijrah apa dia? Masa berlaku operasi gali khandak ataupun kubu atau parit, nak berhadapan dengan perang Ahzab. Ahzab pasukan musuh yang bergabung 10,000 orang, kafir Mekah, Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Quraidah, 10,000 orang. Apa mereka buat? Nabi ni penuh dengan debu ni. Kata sekalian, Nabi apa dia? Ba'duhum ba'dah, bahu membahu. Dengan sahabat-sahabat buat kerja tuan-tuan sekalian, buat kerja. Penat, lapar lagi, ikat batu pada perut tuan-tuan sekalian. Nabi 2 ketul batu tuan-tuan sekalian. 2 ketul batu, sahabat-sahabat seketul batu. Nabi paling lapar berbanding sahabat-sahabat lain. Kita tak jumpa lapar begini tuan-tuan. Dah. Tak tahulah, saya pun puas dah kat sekalian. Nak kuruh macam mana, tak jadi kuruh juga rasa tuan-tuan sekalian. Beli macam-macam jus nak suruh kuruh, tak jadi tuan-tuan. Mulut selera je makan. Pergi Kedah makan apa tuan? Semalam saya kat Kedah. Tahu Kedah apa paling best? Gulai batang pisang tuan-tuan. Kau ada? Kau tak ada? Makan ya tuan-tuan sekalian dah. Allahu Akbar tuan sekalian. Tolak batu, kayu PVC tak makan tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi kita lapar. Dalam keadaan tu orang munafik duduk rumah tuan, saya tak keluar. Dia lari, dia masuk ramai-ramai, dia buat sibuk, dia lari, dia masuk, akhirnya balik rumah tanpa minta izin daripada Nabi. Sahabat pun ada, hak balik rumah kita minta izin. Contoh siapa dia? Jabir bin Abdullah. Apa tujuan balik? Ada tujuan. Balik nak masuk makanan, nak buat roti, nak sembelih kambing, nak jamu Nabi makan dan sahabat-sahabat makan. Nabi izinkan dia balik. Bukan kata tak boleh balik, boleh. Ada minta tuan sekalian. Tapi mereka balik senyap, curi tulang. Panggil mereka nak tengok Islam kalah tuan sekalian. Dan kalau kita baca Al-Quran, kisah hebatlah. Di mana mereka tuan-tuan bukan sekadar tidak hadir ke medan pertempuran, tak menyahut panggilan jihad, di mana operasi perang Tabuk, musuh Rom, kuasa besar dunia, 40,000 orang berhimpun di Tabuk tuan-tuan sekalian. 40,000 orang. Tuan-tuan sekalian, Nabi beri tasjid, beri taujihad, beri semangat, beri motivasi untuk keluar berjihad. Dia pula ambil tindakan duk hasut orang. Jangan. Tak usah pergi perang. Panas. Kamu akan sakit, kamu akan demam, tak payah pergi, panas. Sebab panas ni tuan-tuan start bulan Rejab, Syaban dah kemuncak bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian, panas kemuncak bulan Ramadan, bulan panas sikit 52, 53 suhu panas tuan-tuan. Mati, ya boleh mati. Ya Ramadan ni kan mati Pakistan 70 orang lebih. India 100 orang lebih. Kenapa? Stroke haba. Saya tua baru tahu stroke ni ada stroke haba tuan-tuan sekalian. Panas sangat pecah. Belakang ni tuan sekalian ni, pecah orang. Belakang tekuk kita ni. Allah. Ingat darah tinggi je tuan-tuan sekalian. Panas sangat boleh kena stroke haba tuan-tuan sekalian. Jadi mereka dah asal tu Allah pun turun ayat Quran daripada surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, Al-Bara' berlepas diri. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakanlah neraka jahanam itu lebih panas. Allah tempelak orang munafik. Tetapi tuan-tuan, ibu-ibu,
6 hari lepas, 7 hari lepas apa jadi? Di perbukitan Tabuk, salju putih turun. Antara jalan Mekah Madinah salji, ada gambar viral tuan sekalian. Dan Imam Masjid Haram kata kita semakin hampir kepada hari penghakiman. Allahu Akbar tuan-tuan. Banyak dah tanda. Pelik ni tuan-tuan dah. Salji. Hak tepat sepatut salji Eropah Timur. Saya 25 Disember di Praha di Prague, Republic Czech. Biasa Eropah Timur Christmas ni memanglah gambaran iklan visual semua tu memang gambar salji lah Christmas. Tak tahu salji tuan-tuan sekalian. Eropah Timur 25 Disember hari Christmas. Tapi hok nu Arab pula ni, hok Mekah Madinah tengah jalan salji. Salji tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Akhir zaman dah kita tuan-tuan. Tak apalah, paling kurang ingat kiamat kecil kita pun, ingat kiamat kecil kematian kita tuan-tuan sekalian. Hampir muslimin dan muslimat. Dah lepas ni tengoklah dia akan jadi hijau. Jazirah Arab akan jadi hijau tuan sekalian. Tengok Arafah sekarang tumbuh tanaman, walaupun tanaman tu ditanam tapi jadi tumbuh hijau jadi tuan-tuan. Darah yang tumpah di Syam dah hampir 400,000 tuan-tuan. Darah yang tumpah. Hak Nabi dah gambarkan hak akhir zaman muslimin dan muslimat sekalian. Malhamah kubra tuan-tuan sekalian. Jadi nak beritahu tuan-tuan sekalian, kena beringatlah saya dan tuan-tuan kita ambil peringatan insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka tak pergi 80 orang kali ini. 80 bukan sekadar tak pergi, ada satu projek yang Allah sebut dalam Quran surah At-Taubah, Masjid Dirar masjid celaka tuan-tuan sekalian. Abu Amir dapat suaka politik daripada Heraklius, Raja Rom. Dia hantar surat kepada Abdullah bin Ubay suruh buat satu masjid. Masjid tuan-tuan sekalian, dan masjid ini berfungsi sebagai pertama pusat pengintipan kerajaan Rom. Tuan-tuan sekalian, dia mana Rom dia lepas tahun 8 Hijrah kan dia start berlaku pertemuan dengan Rom. Tuan-tuan sekalian, macam Tabuk, peristiwa perang Mu'tah, tuan-tuan sekalian. Kalau lepas Nabi wafat, perang Balqa, tuan-tuan sekalian, lawan dengan Rom, kuasa besar dunia tuan-tuan sekalian. Dia mesti ada nak riki dulu tuan-tuan sekalian, dia mesti ada nak tuan-tuan sekalian nak siasat dulu. Madinah macam mana tuan-tuan, macam Jepun mari tanah Melayu lah 2 tahun sebelum Jepun mari. Tahun 1939 kan tuan-tuan, ramai Jepun mari buka kedai kasut, buka kedai basikal tuan-tuan sekalian. Dah Jepun tengok, duduk 2 tahun. Macam jauh dia pakai KMM, Kesatuan Melayu Muda. Tengok dulu masyarakat. Survey dulu tentang kat mana sungai kalau pasang tinggi mana, kalau surut tinggi mana tuan-tuan sekalian. 2 tahun tuan-tuan sekalian. Sebab tu sekejap Jepun tanah Melayu dengan Singapura sekejap saja Jepun ambil alih tahun 41 tuan sekalian. Dah 3 tahun 8 bulan 22 hari Jepun jajah tanah air kita tuan sekalian. Nak beritahu tuan sekalian, sama mereka nak buat pusat pengintipan. Yang kedua, markas orang munafik di Madinah. Yang ketiga, pecah belahkan kesatuan perpaduan orang beriman di Madinah. Jadi projek Masjid Dirar siap sebelum berlaku perang operasi Tabuk. Maka Allah minta Nabi untuk merasmikan Masjid Dirar, masjid celaka ni tuan sekalian. Nabi oleh kerana sibuk menguruskan nak perang besar ni, operasi besar ketenteraan ni, Nabi lepas balik nanti Nabi akan pergilah. Bukan kata rasmi foto ribbon apa, tak ada. So semayang aja. Kalau Nabi solat di masjid mereka, satu kerja yang besar tuan-tuan. Maka orang tak boleh komplain. Nabi semayang. Kamu siapa nak halang? Tengok gitulah. Jadi Nabi pergilah operasi perang Tabuk. Dah Rom dah balik. Sebab mereka dapat melemak tentera Islam jauh lebih ramai daripada mereka. Nabi pun berdakwah di Tabuk selama beberapa minggu dan berpatah balik semula ke Madinah. Masuk separuh bulan Ramadan tahun 9 Hijrah. Dan perjalanan itulah Allah bongkarkan apa Masjid Dirar ni, masjid celaka ni tuan-tuan. Maka Nabi suruh sahabat-sahabat untuk musnahkan dan bakar Masjid Dirar ni, masjid celaka ni tuan-tuan sekalian. Ini memberikan satu tekanan kepada puak munafik. Tengok Nabi bersungguh, Nabi tunjuk sikap tegas kepada mereka tuan-tuan sekalian. Sebab itu juga hak kemuncak yang tuan-tuan ialah turun Al-Quran lah. Sebab berkaitan dengan dilarang menyembahyangkan jenazah orang-orang munafik. Tegas je hukuman daripada Allah turun Al-Quran, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih. Tuan-tuan sekalian, makna kita bukan semua orang mati nak kena sembahyang, bukan semua tuan-tuan. Macam tu tunggu pondok saya dengar dulu, bukan semua. Tak. Tuan-tuan sekalian, bukan semua tuan sekalian. Hak jenis tegas sangat lawat Islam, ganggu agama kita tuan sekalian. Walaupun namanya berpangkat nama Nabi, namanya Ibrahim, namanya nama Nabi, tapi kalau bersifat dengan orang munafik, hak jelas-jelas tuan-tuan, tak perlu.
Tak boleh bersusah payah tuan sekalian. Wala tusalli ala minhum mata abada. Ini tuan sekalian. Ini kisah ni lah menyebabkan tuan sekalian ada sahabat yang simpan sedarai nama orang munafik. Jadi Sayyidina Umar perhati, Sayyidina Umar ada sikap tegas pun munafik. Tengok Uzaifah al-Yaman tak pergi sembahyang, dia tak pergi tuan-tuan. Dia paling bimbang, sahabat-sahabat dia bimbang takut mereka termasuk senarai orang munafik tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya bukan lepas Nabi wafat mereka tak ada lagi sakit-baki. Contoh sama Khalifah Abu Bakar. Apa onar yang puak munafik buat tuan-tuan? Mereka pelantikan Usamah bin Zaid. Sebabnya lepas Nabi wafat tuan-tuan, ada ancaman di Rom, di Balqa tuan sekalian, tentera Rom. Maka Sayyidina Abu Bakar pun hantar tentera Islam sebagaimana arah Nabi sebelum itu. Dan Nabi Sayyidina Abu Bakar kekalkan pelantikan Usamah bin Zaid yang merupakan cucu angkat Nabi. Cucu angkat Nabi tuan-tuan sebab anak pada Zaid bin Harithah. Dan Usamah Nabi juga dokong Usamah masa Usamah kecil. Sebab sahabat-sahabat memang ingat bahawa Usamah ni seorang anak muda yang Nabi sayang tuan sekalian. Dan dia juga masa nak hari kewafatan Nabi, dia tak tinggal jenazah Nabi. Dia bersama dengan ahli bait, bersama dengan ahli keluarga Nabi tuan sekalian. Muslimin dan muslimat. Yang lain kan pergi ke Thaqifah Bani Sa'idah untuk memilih khalifah, memilih pemimpin. Jadi sebut ahli bait, keluarga Nabi, janganlah kita tuan-tuan. Kalau kita benci pada Syiah satu hal lah, tapi jangan heret sama kita membenci keluarga Nabi. Tak suka sebut nama Sayyidina Ali. Dia kecoh kan satu hari ni kan, kecoh pasal Sami Yusof, ada lagu dimasukkan lirik berkaitan doktrin Syiah tuan sekalian. Sami Yusof. Muslimat suka Sami Yusof. Dah. Kita tak minat, kita minat Metallica je. Segorah tuan sekalian. Jadi tuan sekalian mana jangan sampai kalau kita benci Syiah jangan sampai heret kepada benci pada keluarga Nabi. Siapa dia tuan-tuan contoh ini? Tak selesa disebut nama Sayyidina Hussein. Tak selesa sebut nama Fatimah. Jangan. Ni keluarga Nabi tuan-tuan sekalian. Dah adibu auladakum hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Jadi anak kamu cintai nabi kamu, cintai ahli keluarga nabi kamu, membaca Al-Quran. Tuan-tuan, Syiah dia dah hajat tuan sekalian. Dengan gelaran-gelaran dia hajat. Tuan-tuan saya semua di Kedah. Sebab saya sembang pasal isu Syiah tuan sekalian. Hak ketua Syiah Kedah pun nama Abu Turab juga. Abu Turab tu gelaran Nabi pada Sayyidina Ali. Habis dia hajat tuan sekalian. Penat tuan sekalian. Mekah ramai-ramai. Kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pokok dia dah 2 tahun dah puan. Ni. Apa? Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Kami datang wahai Husain. Apa kena mengena Sayyidina Husain dengan ibadah haji? Dah. Saya duk bimbang sebab orang Melayu duk mengikut. Orang Melayu dia pun tuan-tuan sekalian. Melayu begitu tuan-tuan sekalian. Tak suka tak mau jubah bagi serba mak kelik kita. Ayah peng orang ikut tuan. Ayah peng. Maklumat terkini saya jumpa kawan Jabatan Agama Pahang, mereka dah pindah markas operasi di mana? Bukit Ibam. Bukit Ibam mana tu? Muazzam dekat Rompin tuan sekalian. Sebab dulu memang ramai sebelah sana yang feda-feda keraton semua tu pergi ke Batu 13 Solo Besuk dekat perkampungan Kerajaan Langit. Ribu pengikut tuan-tuan seluruh negara. Seorang tu anak usaha saya nama Zua. Kemudian ekspedisi, basic ekspedisi Metallica, Malaysia tuan sekalian. Dia kata kau dia ramai terlibat. Tapi bukan ekspedisi lah, geng-geng band boy lain. Sebab dia orang impress pada IAP ni, berubat boleh sembuh. Itu istidraj tuan-tuan sekalian. Dah. Dan orang besuk dia marah panggil ayah peng. Sebab apa ya? Sebab apa ya? Sebab ayah ni dia terminologi kepada tok guru. Macam Tuan Guru Haji Hashim Abu Bakar almarhum Pondok Pasir Tumbuh, kita panggil ayah Sing. Apa lagi? Ayah lah. Siapa ayah lah? Kelantan. Tuan Guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapah. Ayah lah. Ipin tak ngaji pondok. Pondok telefon tak kira. Tak kira. Ambak terkilik ayam, judi ayam. Yang paling pelik tuan-tuan. Kalau orang awam saya tak pelik. Kalau artis saya tak pelik. Tapi kalau orang agama saya pelik. Orang agama mau ngaji agama. Saya pelik. Merekod mahkamah syariah. Kapur Raja. Bahkan rekod yang sangat teruk ni tuan-tuan. Apa dia? Bila peguam daripada forum Iqra yang anti hadis suruh penyokong Yapin period ni suruh istilah murtad. Sebelum bicara istilah murtad, maka mahkamah syariah tak boleh bicarakan mereka. Mahkamah syariah membicarakan orang Islam saja. Nyogi istilah murtad sungguh tuan sekalian. Allah. Ustazah Syekh Kamaria ni pengikut Yapin tahun 2005 ke mahkamah syariah tahun 2005. 11 tahun lepas. Ustaz dia Ustaz Zakaria, Ustaz Pokya. Mati dah tuan sekalian. Allahu Akbar tuan sekalian. Pelik Melayu kita tuan sekalian. Semayang tengok ni semua semayang pakai niat. Kita mari duduk
tunggu nak semayang pula. Banyak masa juga kita ambil. Puasa, kita Ramadan muka pucat kelak puasa tuan-tuan. Mereka puasa pakai niat. Semayang pakai niat, puasa pakai niat. Makan mentega darah. Makan tak ada niat. Makan tak niat tuan sekalian. Sembelih 3 ekor kerbau. Untuk sekali himpunan kami jual 3 ekor. Saya pergi tempat mereka pelihara tuan-tuan. Saya pergi. Yang beritahu macam Allah tuan-tuan. Ada 300 ajaran sesat yang sedang berkembang di Malaysia kita. 300 tuan-tuan sekalian. Sebelah yang pun hampir sama. Hasan anak rimau. Hasan anak rimau tu mertua dia tuan-tuan sekalian. Hari ni pun hidup lagi. Maknanya semayang pakai niat ni tuan-tuan sekalian. Jadi muslim-muslimat sekalian kena mengajilah. Jadi saya tadi jangan kita sampai benci kepada keluarga Nabi. Jangan. Jadi muslim dan muslimat sekalian balik kepada cerita. Mereka pertikai dan pelantikan Usamah bin Zaid. Mana hidup lagi zaman Khulafaur Rasyidin. Apa dia tuan-tuan sekalian? Jangan. Mengapa Bakar lantik budak masih mentah, budak masih hijau, memimpin perang, padahal Usamah ni lantikan daripada Nabi tuan sekalian. Dan ini orang kita mewarisi kehebatan ayah dia. Ayah dia panglima perang yang mati syahid. Anak angkat Nabi Zaid bin Harithah. Panglima pertama peristiwa perang Mu'tah tu ayah dia tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, ni sejarah yang kita baca tentang munafik dan kemunafikan dalam surah At-Taubah, surah Al-Munafiqun yang lebih panjang daripada surah Al-Kafirun. Apa hidden curriculum dia tuan sekalian? Mana bahaya tuan sekalian? Kita pun kat muhasabah saya, tuan tengok aku ada dak perangai ni, sifat dia ada ke tak? Tak, kalau ada kita cepat-cepatlah kena berubah insya-Allah tuan sekalian. Dak tuan sekalian. Akhlak munafik akhlak. Ada tak Nabi sebut? Wa idza hadatsa kadzaba, bila bercakap bohong. Idza wa'ada akhlafa, bila berjanji mungkir. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah khianat tuan sekalian. Banyak lagi lah hak ciri hak lain, hak akidah macam mana tuan sekalian. Dalam neraka mereka lapisan paling bawah. Dalam neraka lapisan paling bawah tuan sekalian. Allahu akbar kabira muslimin dan muslimat. Jadi dalam kes Yahudi tadi mereka nak beri semangat. Kamu yang keluar Yahudi, kamu datang lebih awal ke Madinah berbanding puak-puak Muhammad. Memang betul sungguh tuan-tuan. Yahudi ni dia pilih 4 tempat di Jazirah Arab. Semua tempat ni subur. Apa tanda subur? Dengan tanaman pokok kurma tuan sekalian. Dengan di Fida, Wadil Qura, di Khaybar, di Yathrib tuan sekalian. Jadi baik, Nabi tengok degil Yahudi tuan-tuan, Nabi tak ada pilihan. Sebab Nabi mengajar kepada kita bagaimana harus kita bersikap dengan musuh tuan sekalian. Ada garis panduan tuan sekalian. Saya ingat juga sekali yang kita pergi ke Gaza, saya lupa 2012 tuan sekalian. Kawan beritahu, kawan kita Hamas dan juga Brigade Al-Qassam, dia kata ini ada sedikit masalah. Dia kata ada kawan kita nelayan, dia tembok pakai roket launcher pada bot tentera Israel. Sebab masa tu menang dah tuan-tuan bertempur dengan Israel. Berapa hari selepas, seminggu tak silap, kawan tu tembok pakai roket launcher, kena bot Israel tuan sekalian. Saya dia kata tak ada masalah. Dia kata tak boleh. Dia kata kami Israel serang baru kita balas, retaliate baru kita balas. Sebab apa? Dia pun baca hadis. Hadis ni lah tuan-tuan sekalian. La tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jika bertemu kena beradab. Jadi Hamas ni ambil kaedah, kalau Israel serang baru mereka lawan, mereka balas. Kalau mereka balas siaplah. Siaplah tuan-tuan sekalian. Macam yang last kali Ramadan lepas kan, Ramadan sekali lagi 2014 tuan sekalian. Mereka tembok roket sampai ke Haifa, tembok sampai ke Ben Gurion, sampai ke Tel Aviv 51 hari tuan sekalian. Sebab tu yang bulan Muharram baru ni tengok Israel tak serang Gaza, tapi dia serang mana? Serang sebelah Ramallah, West Bank, bunuh orang-orang Islam tuan sekalian. Hati mereka nak bunuh orang beriman tapi dia tak berani. Dia dapat dah pengajaran daripada Gaza tuan sekalian. Baik, jadi muslimin dan muslimat sekalian, Nabi suruh tentera Islam kepung penempatan Yahudi Bani An-Nadir. Nampak degil lagi. Ambil langkah berikutnya, tebang pokok kurma mereka. Dan mereka ni bangsa penakut. Walaupun ada kekuatan Yahudi, kekuatan apa? Intelektual, kekuatan kognitif. Sampai sekarang lah tuan-tuan. Siapa nak boleh nafi? Memang Yahudi cerdik tuan-tuan sekalian. Tak senang tahu. Saya baca buku apa tu? Rekod ini doktorate ni tuan sekalian. Di Israel ini biasa tuan-tuan sekalian. Hak duduk di US tuan-tuan sekalian. Duduk di UK. Biasa tuan-tuan sekalian. Tak ada apa tuan-tuan sekalian.
Takat doktorat, takat 2-3 no PhD tak ada biasa Yahudi, otak memang cerdik. Sampai peringkat tengok institut ternama Oxford, Cambridge tuan-tuan sekalian. Hak buat kajian teologi tuan sekalian. Ramai mana profesor Yahudi. Dah buat kajian Al-Quran, buat kajian hadis Nabi tentang ayat Quran, watini wazaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Mereka hok duk makan buah tin buah zaitun mereka dah tuan-tuan. Sebab apa? Ada kelebihan besar tuan-tuan. Kita orang Melayu makan cikedih. Nak kuat menghafal macam mana tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka kena cerita penakut. Dan Nabi, sahabat-sahabat tebang pokok kurma, mereka serah diri tuan-tuan sekalian. Serah diri, maka Nabi yang jatuhkan hukuman kepada Yahudi Bani An-Nadir. Berbeza dengan kes Yahudi Bani Quraizah tuan-tuan, Nabi suruh Sa'd bin Mu'az. Tapi kan Nabi sendiri jatuhkan hukuman, semua Yahudi Nabi halau keluar daripada Madinah. Kecuali 2 orang. Mengapa 2 orang ni tuan-tuan? 2 orang telah memeluk agama Islam. Mudah je bersyahadah. Tapi lisannya mudah nak buat, tapi berat tuan-tuan sekalian. Kalimah syahadah ni tanggungjawabnya berat tuan-tuan sekalian. Maka 2 orang je beriman, 2 orang diampunkan, dimaafkan. Dan sebab tersebut di zaman Nabi ada Yahudi yang beriman, ada contoh Abdullah bin Salam. Sampai Yahudi pulau dia, serana dia, cerita dia tetap dengan kebenaran dengan Islam. Dan isteri Nabi Yahudi ada tuan-tuan, ibu-ibu ada Safiyah. Dia ni tuan-tuan, suami dia mati perang Khaybar bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Dan dia pernah bermimpi bulan jatuh atas riba dia tuan-tuan sekalian. Bulan jatuh atas riba. Dia beritahu suami dia pukul dia tuan-tuan sekalian. Perang Khaybar suami dia terbunuh. Tuan-tuan, lepas beredar Nabi kahwin dengan Safiyah tuan-tuan sekalian. Jadi ada isteri Nabi kalangan Yahudi, ada Bani An-Nadir tuan-tuan sekalian. Baik, jadi zaman kita pun ada. Tuan-tuan nak baca buku tentang amal Islami, tentang gerakan Islam. Kadang buat teks usrah. Tak sedar tuan-tuan. Siapa dia Yahudi? Orang Islam. Nama dia Maryam Jamilah. Dia buat kajian Al-Quran. Dia temui Al-Quran tuan sekalian. Temui kebenaran, akhirnya dia memeluk agama Islam. Dan akhirnya jadi anak angkat kepada almarhum Maulana Maududi tuan sekalian. Dia pun tulis buku sedap berkaitan dengan Islam. Kuat membaca tuan sekalian. Maryam Jamilah tuan sekalian. Baik, jadi muslimin dan muslimat, hukuman Nabi hanya boleh bawa barang belakang unta sahaja. Tegah ni, mana kan, walaupun mereka harta banyak tapi belakang unta, selas pinggang lah. Istilah Melayu tuan sekalian. Dah sebut selas pinggang, tengok peladan Syria tuan-tuan sekarang Eropah dah 1 juta lebih. Peladan Syria tuan-tuan ramai dah. Ini jadi isu besar dunia. Krisis kemanusiaan paling besar dalam abad ni tuan sekalian. Orang mati hampir 400,000, 5 juta dah, 4 juta lebih kat 5 juta pelarian tuan sekalian. Duduk di Za'atari Camp di Jordan, Syria tu, kebuduran, tak cukup makanan, musim sejuk mati tuan-tuan. Hak duduk sebelah Turki, Antakya, Rayhaniyah tu, alhamdulillah tahan sikit lah sebab Rashid Tayyip Erdogan beri bantuan dan juga fokus bantuan kepada Syria. Ada satu kelompok lagi tuan-tuan, mereka nak cari kehidupan lebih baik. Mereka tak nak jadi refugee, mereka nak pergi ke Eropah, nak jadi cari kerja tuan-tuan sekalian. Mereka lari daripada Turki pergi ke Greece, Hungary, Austria, Republik Czech, Jerman, Belanda tuan sekalian. Hak paling mengalukan warga Syria negara mana untuk maklumat tuan-tuan? Jerman. Yang Muslim kia pergi 3 minggu lepas tuan, ya Allah, saya lain dengan apa yang kita faham tuan sekalian. Dah Jerman tuan sekalian. Kalau zaman saya budak orang sebut Jerman, saya rasa tuan-tuan macam saya juga kok yang pernah membesar akhir tahun 70-an dan awal 80-an. Dah sebut Jerman, minda bawah sedar kita Jerman jahat, campur bodoh. Dan kita semua kan peminat filem combat. Sergeant Wick Morrow, Lieutenant Saunders, Americana. Sebut Jerman jahat tuan-tuan sekalian. Satu camp kalah lawan dengan 3-4 orang grup combat ni tuan sekalian, tentang Amerika tuan sekalian. Dia mudah sebab zaman Perang Dunia Kedua 6 juta Yahudi dibunuh kan. Zaman ada Hitler, ada Holocaust, mati 6 juta tuan sekalian. Bukan semua mati, sebab itu saya melawat sebuah gudang lama tepi pelabuhan Hamburg. Dia tak sebut Hamburg, dia sebut Hamburg tuan sekalian Dia buat kedai, lok-lok kedai jual cenderung mata sekarang. Dia satu plak Crowley tu tulis sejarah Exodus 97. Bahasa Jerman anak buah kita baca, beritahu ni 4,000 orang Yahudi sembunyi kat gudang ni. Lepas tu malam lari mereka melalui sungai Hamburg selamat ke Palestin tahun 1947. Masa tu Palestin di bawah jajahan British tuan-tuan sekalian. Sebab British dia lawan Khilafah Uthmaniyah tahun 1917